Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam program Telagah. Program Telagah diusahakan oleh IMR TV bagi bersama-sama meraihkan pemilihan UMNO yang akan berlaku pada 12 hari bulan Oktober dan 19 hari bulan Oktober yang akan datang, yang akan menentukan hala tuju barangkali negara kita di bawah pimpinan baru UMNO nanti. Jadi kali ini para penonton kita akan membincangkan satu tajuk yang saya fikir sudah banyak diperbincangkan, tetapi perbincangan tersebut ada kalanya mati begitu saja. Apa dia? Ialah agamawan dalam UMNO. Agamawan dalam UMNO. Jadi yang membincangkan kali ini ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Zainul Fitri, Datuk Osman, seorang penganalisis politik yang terkemuka di tanah air kita ni, banyak menulis dan juga banyak terlibat dalam perbincangan-perbincangan politik dalam negara. Kemudian Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Fairuz Khairuddin juga merupakan seorang penasihat politik dan juga kalau kita lihat banyak menulis dan juga banyak seperti juga Profesor tadi banyak terlibat dalam wacana-wacana yang diadakan di seluruh negara kita ini mengenai hal perkembangan politik semasa. Jadi tajuk yang kita nak bincang tadi ialah agamawan dalam UMNO. Jadi saya nak pergi terus kepada Profesor tentang agamawan ni. Maknanya teriak-teriak semakin kedengaran, semakin lantang. Terutamanya sebelum PRU yang ke-13 baru-baru ini yang mengatakan UMNO perlu menubuhkan satu lagi sayap. Sayapnya ialah sayap ulama ataupun dalam bahasa orang PAS Dewan Ulama atau Majlis Syura Ulama. Tapi yang lebih hampir itu ialah Dewan Ulama misalnya merupakan satu sayap. Apa pandangan Profesor tentang cadangan seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadangan ataupun perkataan yang dikeluarkan agamawan ini dilontarkan baru-baru ini oleh Mukhris Mahathir. Dan apabila dia melontarkan tentang harus adanya agamawan dalam UMNO, dia telah melonjakkan satu paradigma pemikiran di luar kotak UMNO yang status quo ini. Dan anjakan ini disambut begitu positif oleh beberapa tokoh-tokoh akademik, penganalisa politik dan juga ahli-ahli UMNO itu sendiri. Apabila Datuk bertanya dengan saya adakah harus patut atau tidak majlis syura ataupun Dewan Ulama ini diwujudkan dalam UMNO, saya rasa patut dan bertepatan sekali dalam keadaan semasa sekarang. Malah cadangan ini, opini ini pernah dilontarkan pada tahun 1950-an dan wujudnya Persatuan Ulama Setanah Melayu. Itulah permulaannya dalam UMNO. Sebelum Persatuan Ulama Setanah Melayu ini berbincang dan membuat kata sepakat mahu menubuhkan Parti Islam Setanah Melayu di Perak ketika itu. Telah wujud pada 1946 lagi, 1950-an begitu. Maka sekarang adalah bertepatan pada waktu bahawa Dewan Ulama untuk UMNO diwujudkan. Bagi memberikan pandangan, bagi memberikan opini-opini, idea-idea agar UMNO ini dapat digerakkan kepada landasan yang dituntut oleh Islam. Tetapi kita kena ingat, apabila kita lihat dalam pemilihan yang akan datang ini, kita boleh kira dengan tangan berapa orangkah agamawan yang bertanding di peringkat atasan UMNO. Dan kita kenal juga, harus tahu, mungkin Datuk Seri Fairuz mungkin boleh menterjemahkan apa yang saya ingin katakan. Adakah agamawan ini orang yang mempunyai latar belakang agama, orang mempunyai degree agama, belajar di Mesir atau belajar di pesantren atau di sekolah agama, atau orang yang mempunyai fikrah Islamnya kuat walaupun dia belajar sebagai arkitek, walaupun dia engineer, walaupun dia sains politik, tapi fikrahnya Islam dia kuat. Agamawan ni apa dalam konteks perbincangan kita dan juga konteks yang nak dimasukkan dalam
dalam UMNO sekarang ini. Jadi kalau hanya orang itu datang daripada Timur Tengah, maka bilangannya kecil dalam UMNO. Tetapi kalau orang itu mempunyai fikrah Islamnya yang kuat, yang mantap, seperti Datuk Seri Fairuz kita yang bertanding Ketua Pemuda UMNO bahagian Selayang, fikrah Islamnya yang kuat, maka mungkin itu juga boleh disebut sebagai agamawan yang membawa nilai-nilai Islam dalam kepimpinan beliau. Okey, saya nak potong di situ, nak pergi kepada Datuk Seri. Datuk Seri, itu tafsirannya dia melontarkan, profesor melontarkan. Ya. Sama ada agamawan ini orang yang berlatar belakangkan berpendidikan daripada awal hinggalah setinggi-tingginya pendidikan agama dalam atau luar negara, dan ataupun orang yang bukan berpendidikan agama tapi fikrahnya memang terkenal bergiat dalam gerakan-gerakan Islam, berfikrah Islam, engineer, doktor, lawyers, bilangannya ribu-ribu yang balik daripada England, doktor dia, tetapi fikrahnya fikrah Islam. Yang balik daripada Amerika, yang saya tahu kerana saya pun belajar di sana dulu, ribu-ribuan bilangannya, mereka engineer, mereka mempunyai kehebatan dari ilmu duniawi ini, tetapi fikrah Islamnya sangat hebat. Agaknya saya nak tanya ni Datuk Seri macam mana Datuk Seri tentang dikotomi dua-dua ni kepentingan agamawan itu? Baik, terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, dan saya begitu sekali teruja untuk mengulas perkara ini secara lebih dalam, dan mohon diberikan masa lebih sikit saya nak ulas ni. Kita terlalu kerap Datuk mengulas dan defining segala perkara dalam kacamata barat. Istilah agamawan ini, jika dia dalam konteks kamus Dewan Bahasa, bila saja perkataan wan itu digunakan kepada satu perkataan, dia akan merujuk kepada sesuatu kepakaran dalam bidang tertentu. Orang yang pakar dalam bidang tertentu. Sebagaimana kita katakan angkasawan. Individu itu orang yang punya kepakaran dalam bidang angkasa. Dan tentunya menjelajah ke cyberspace, ke angkasa, yang akhirnya diberikan gelaran angkasawan. Begitu juga bila kita katakan seorang jutawan. Orang itu adalah seorang yang punya harta yang melimpah ruah. Bila dikatakan agamawan, dianya bermaksud, tentunya kalau kita lihat di sudut bahasa, dianya terus memberikan implikasi orang itu mestilah orang yang punyai kepakaran dalam agama. Dan istilah ini sebenarnya kalau digunakan secara loose, kadang-kadang juga digunakan kepada orang-orang yang pakar dalam agama-agama kepercayaan lain. Tetapi dalam konteks kita Malaysia, bila disebut agamawan, ianya terus membawa implikasi kepada Islam. Dan bila merujuk kepada Islam itu, tentu maksud seluruhnya kepada perkataan itu ialah orang yang punya latar kekuatan penterbiahan yang sempurna dalam konteks agama. Tidak semestinya lokaliti menjadi kepentingan. Timur Tengah atau itu perkara kedua, tidak penting. Yang penting, individu itu mesti melalui proses tarbiyah yang sempurna dalam konteks Islam sehingga melayakkan dia digelar agamawan. Dalam konteks saya lebih sesuai, saya lebih rasa enak menggunakan bahasa Arab. Dalam konteks bahasa Arab ianya lebih tepat. Muallim dan muallimah. Orang yang punya ilmu. Ilmunya di mana? Bila disebut muallim, orangnya punya ilmu dalam urusan agamanya. Dan bila dia punya kepakaran yang lebih tinggi, maka diangkat martabat mereka itu pada fuqaha, yang faqih dalam bidang. Dan lebih tinggi dari itu, sampai ke martabat yang lebih tinggi, kita beri gelaran para ulama. Alim itu dalam bidang ilmu agama. Dan bila kita guna kata akar ulama, alif lam ma'rifah di awal itu menunjukkan ulama yang disebut ini adalah ulama dalam konteks agama. Kalau kita guna perkataan secara lulus ulama sahaja, dianya boleh menjadi ulama ul handasah, orang yang pakar dalam bidang kejuruteraan. Tapi maksud ulama ini tidak itu, ditumpu kepada al-ulama itu yang menjurus kepada agama. Tetapi semua dikotomi ini berlaku kerana kita cenderung mentafsirkan segala perkara dalam konteks barat. Dalam sejarah Islam, setiap jiwa Islam itu harus menjadi seorang Muslim yang fundamental, yang benar-benar mengasihi dan menguasai, yang faqih dalam agamanya. Sehingga setiap yang bernama Muslim adalah juga du'at, adalah juga pendakwah
kerana menepati apa yang Rasulullah SAW telah peringatkan kita dan nyatakan sejak sebelum 400 tahun yang lalu, balighu anni walau ayah. Dengan kenyataan itu, dengan hadis itu, Nabi sebenarnya telah memberikan misi doa kepada semua yang mengaku Muslim. Dan untuk menjadi seorang doa, seseorang itu perlu benar-benar faqih kepada agamanya. Sehingga Allah Ta'ala telah berfirman dengan cukup jelas, sekiranya Allah Ta'ala mengendakkan kebaikan pada hamba-hambanya, hamba-hamba itu akan dijadikan orang yang faqih fid din. Saya interrupt kat situ, minta maaf doktor ya. Okey, maknanya doktor Datuk Seri setuju ke tak setuju mengatakan bahawa selain daripada mempunyai ilmu agama yang menyebabkan dia menjadi alim dalam bidang agama ini, kalau misalnya dia tidak ada ilmu agama itu, tetapi penglibatannya dalam harakah Islamiah begitu hebat misalnya, menyebabkan dia boleh ke surau, boleh ke masjid, boleh berkhutbah, adakah Datuk Seri tak setuju jawapan ini dari segi UMNO yang kita bincang ni boleh dimasukkan kumpulan agamawan? Saya nak refine, saya nak mencadangkan pembaikan pada kenyataan Datuk Mukhlis itu. Jika sekiranya kita nak menjurus, maka silakan gunakan istilah agamawan. Kerana dia akan terus tumpuk orang benar-benar punya kelayakan yang dilatih secara betul. Sebab Datuk ya, soal agama ni saya sering katakan, Islam ini jangan dimilik peribadikan, ia milik Allah. Contohnya, apabila kita nak menghurai tentang hukuk perundangan Islam, seorang itu perlu menguasai ilmu alat, menguasai bahasa Arab, menguasai balaghah, ilmu bayan. Baru seorang itu mampu berbicara secara mendalam menjadi pakar dalam konteks hukum. Dianya juga perlu menguasai ilmu istinbatal hukum. Bila menyebut istinbatal hukum, seorang itu perlu mengetahui al-asl dalam konteks usul fiqh. Ini memerlukan suatu training yang benar-benar regimented sehingga orang itu berupaya menjadi orang yang boleh mengeluarkan hukum. Tetapi sekiranya kita nakkan suatu kebangkitan menyeluruh dalam konteks UMNO ni, kita dengan UMNO tu diremajakan dengan keislaman yang segar, saya nak mencadangkan lebih baik digunakan istilah Islamist. Bila menggunakan Islamis, dianya boleh merangkumi ke semua kalangan. Agamawannya, kalangan yang Datuk sebutkan tadi, orang yang mungkin belajarnya tidaklah dalam bidang ulum syar'iyah, tetapi oleh kerana pelibatan dalam gerakan Islam, jadikan dia committed. Jadi maknanya, minta maaf, jadi maknanya menjadid itu yang melibatkan diri dalam tajdid gerakan Islam. Ambillah kata Hasanul Banna, ambillah Said Qutb misalnya, ambillah Abdul Ala Maududi, ambillah beberapa orang lagi ni. Orang ini pendidikan asalnya bukan pendidikan agama, tetapi keterlibatannya dengan agama begitu hebat sehingga mereka siapa pun, mufti pun bersemayang di belakang dia, qadi-qadi besar pun sembahyang belakang dia, ilmuwan-ilmuwan agama pun sembahyang belakang dia, dan seluruh dunia mengiktiraf mereka. Islamis pun mereka, bahkan dalam hal-hal yang para doat pun adalah mereka, dan juga ada masanya mereka dapat mengeluarkan fatwa-fatwa tentang gerakan Islam ini. Ya, dalam soal ini Datuk, itu yang saya nyatakan tadi. Kita kerap menterjemah segalanya dalam kacamata barat. Itu menjadikan kita gagal melihat kekuatan nilai Islam yang sebenarnya amat merangkumi. Kita sering katakan bahawa Islam adalah solution. Tapi berapa ramai yang faham what does it mean by Islam is a solution dalam konteks tadi. Kalangan yang disebut Syekh Hasanul Banna, Said Qutb dan sebagainya. Ya benar, mungkin ada kalangan mereka itu tidak dilihat secara khusus belajar di Al-Azhar University. Tetapi lihat institusi keluarga mereka. Pentarbiahan hidup mereka, ibu bapa mereka mentarbiah dengan kaedah Islam yang sempurna. Melalui proses tadi, penguasaan bahasa Arab, penguasaan penghafazan Al-Quran, menguasai ilmu hadis. Ini diinstitusikan dalam keluarga. Bukan semata-mata di universiti yang wujud secara fizikal itu. Ini kekuatan Islam sebenar. Okey. Doktor, minta maaf. Maknanya dari tujuan perbincangan ni, Profesor, kita ambil yang kalau setujulah, kita ambil yang diutarakan oleh Datuk Seri tadi. Maknanya lebih kepada Islamis. Orang yang fikrahnya fikrah Islam, perjuangannya perjuangan Islam. Boleh kata hati budinya adalah hati budi untuk Islam. Dan memahami Islam. Hatta jiwa raganya pun adalah untuk Islam. Yang ini yang harus diberikan ruang dan tempat dalam UMNO. Saya setuju. Bahawa orang-orang yang fikrah Islam ini harus ditengahkan, dibawa masuk ke dalam saf kepimpinan. Masalahnya pertumbungan sering berlaku antara orang-orang yang Islamis ini ataupun fikrah Islam yang kuat dengan orang-orang yang agak liberalis dalam UMNO. Walaupun pertumbungan itu tidak begitu terbuka, tetapi pertumbungan dari segi pemikiran dan tindakan itu ada wujud. Saya rasa sudah tiba masanya
UMNO menggerakkan jiwa dan raganya itu untuk membawa pemimpin-pemimpin yang ada fikrah Islamnya itu dalam sah kepimpinan. Kebanyakan orang-orang yang mempunyai sah kepimpinan fikrah Islam yang kuat ini adalah orang-orang muda, anak-anak muda. Umur 40, belajar di Amerika, belajar di Mesir, ada yang belajar di mengambil bidang yang berbeza tetapi bergerak dalam gerakan Islam yang cukup mantap. Dan saya bersetuju dengan Datuk Seri bahawa tarbiyahnya itu datang daripada keluarganya. Datang dari keluarga, bapaknya begini, maknya begitu, memberikan pendidikan agama yang cukup mantap dan akhirnya menjadi orang yang berguna dan mempunyai fikrah Islam yang begitu mantap. Jadi saya setuju. Ditambahi dengan jika dia ada ilmu agama yang kuat, bahasa Arab, menguasai bahasa Arab yang cukup kuat, itu adalah bonus lah. Ada orang yang tak boleh berbahasa Arab juga, tetapi fikrah Islamnya pun kuat. Tidak bolehlah kita mengenepikan orang-orang sedemikian. Tetapi lonjakan pandangan mukris ini boleh kita terjemahkan dari Islamis. Agamawan itu kita perkembangkan lonjakan ini kepada Islamis, untuk kita fikirkan, dan apakah UMNO telah bersedia untuk menerima pemimpin-pemimpin yang mempunyai fikrah Islam yang kuat. Adakah UMNO masih lagi tokoh lama memikirkan pemimpin-pemimpin yang nak dimasukkan dalam sah kepimpinan adalah orang-orang yang hanya mempunyai kantong keuangan yang kuat? Sebab UMNO, apabila UMNO ingin maju ke hadapan, relevan, UMNO ingin dilihat terpuji, dihormati, disegani, dia mesti mempunyai ilmuwan-ilmuwan di dalamnya. Ilmuwan-ilmuwan. Apabila kita melontarkan, UMNO meletakkan calon-calonnya di PRU 13, orang melihat latar belakang. Orang ni siapa? Datang dari mana? Apa kekuatan yang ada? Islamnya kuat ke tidak? Atau dia ni pemandangannya macam mana? Pemikirannya bagaimana? Latar belakang keluarganya macam mana? Haru biru ke? Liberalis ke? Apa? Jadi dia menjadi kriteria nilai kepada rakyat melihat calon tersebut. Jadi dalam menghadapi PRU 14, UMNO harus memikirkan perkara-perkara ini dan apakah tindakan lanjutan yang nak dilakukan. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. dan ayahlah yang mengasuhkan. Okey, tindakan lanjutan yang dilakukan. Saya nak pergi kepada Datuk Seri. Datuk Seri, apa yang ditimbulkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Mukhris mengenai agamawan dalam UMNO ini,
setengah pihak dah mencuit saya, dah mengatakan ialah ini ditimbulkan, yang pertama sekali kerana pemilihan akan berlaku. Yang kedua, ini ditimbulkan mungkin untuk menjadikan UMNO remains relevant, ya, dalam konteks orang Melayu, orang Islam di Malaysia. Yang ketiga, ini ditimbulkan betul-betul kerana nak melihat masa depan UMNO yang mesti bersaing dengan satu parti yang lain. Parti itu ialah Parti Islam Se-Malaysia, PAS, yang memang parti Islam yang mengalu-ngalukan kedatangan orang profesional, Islamis, bukan Islamis dan sebagainya, tetapi masuknya dalam PAS, kamu Islamis, kamu tidak Islamis, kamu dididik melalui satu sistem namanya tarbiyah, usrah dan sebagainya. Yang ini, minta maaf, saya dikatakan, dia beritahu kepada saya, tradisi ini tidak ada dalam UMNO. Jadi gerakan-gerakan ini dengan memasukkan agamawan ini, bolehkah pada pendapat Datuk Seri merubah dalam masa yang terdekat ini, merubah wajah UMNO itu, wajah yang dapat diterima oleh orang Islam, orang Melayu di Malaysia? InsyaAllah. Sekiranya dijawab berdasarkan kacamata dan pendirian seorang duat dan pejuang, dianya akan memberi gambarannya amat positif. Kerana seorang duat dan pejuang tidak pernah sesaat pun dilatih untuk menjadi pesimis. Segala ruang yang ada sekitarnya adalah untuk Islam. Segala peluangnya adalah untuk Islam. Dan tidak akan timbul persoalan ini dilontarkan untuk meneruskan survival. Kata-kata begini biasanya datang pada parti lawan yang merasakan apabila jika sekiranya UMNO itu menjadi Islamik, maka parti satu lagi menjadi obsolete. Kerana telah ada satu pilihan. Kita saya lebih cenderung untuk melihat di sudut yang lebih harmoni sifatnya. Mari kita bekerja bersama untuk Islam dan bangsa. Sekiranya ini boleh dikongsi bersama, apa saja demi Islam, apa saja demi penyatuan umat akan diusahakan sebaiknya tanpa ada syak wasangka. Kegagalan kita menyatukan kebangkitan umat ini kerana dalam setiap polemik, dalam setiap permasalahan yang berlaku, kita cenderung menghurai segalanya dari sudut kacamata real Western politic definition. Maka akhirnya kita keluar dari silsilah tadi yang dia katakan ini soal nak survival, ini soal semata-mata meneruskan kesinambungan mereka semata-mata. Kalau benar ianya untuk Islam, ya sokong saja. Mengapa perlu dipertikaikan? Yang penting ialah siapa yang mendapat mandat itu laksana sebaiknya untuk umat dan bangsanya. Tidak semestinya seorang atau sebuah parti yang tidak memimpin negara tidak boleh berperanan. Yang lebih penting ditanyakan, apakah mereka semua ini ikhlas memperjuangkan Islam atau bangsanya? Kadang-kala setengah itu telah diberikan ruang untuk berperanan memerintah. Tapi kita nampak akhirnya tidak juga membawa pengertian yang bermakna kepada kebangkitan Islam di lokalitinya, negerinya atau tempatnya. Akhirnya kesan daripada semua ini menjadikan setengah anak muda begitu sekali yang merasa this is just a big joke bila dibincang soal Islam ini. Kerana parti-parti tertentu itu hanya menggunakan Islam sebagai sandaran untuk kemenangan temporary mereka. Populariti temporary, bukan ketulinan dalam perjuangan. Justru saya ingin bergesah, UMNO kah atau mana-mana pun pihak, mari bersama atas saf yang benar-benar ikhlas membicarakan, mengusahakan dan melakukan kerja buat untuk membuktikan Islam is the best solution and umat Melayu is the best ummah untuk menggalas perjuangan agama ini. Saya nak berhentikan Datuk di situ. Ini saya nak sebut ni soal agamawan. Dalam tradisi UMNO yang kita tahu pun memang ada agamawan. Ayah profesor sendiri, Datuk Osman Abdullah, kan boleh katakan pengasas kepada PAS dan juga mengasaskan agama, keagamaan di dalam UMNO. Menjadi timbalan menteri, menjadi ketua penerangan UMNO dan sebagainya. Cuba membawa. Tetapi ni saya bagi tahu dia begitu, komen-komen, sideline komen ya, bukan komen ayahanda itu bukan ya. Dia kata sebahagian daripada area agama yang diberi peluang untuk menduduki posisi dalam UMNO, cair dia di dalam UMNO. Cair dia dalam nasionalisme, cair dia dalam liberalisme, cair dia dalam isma-isma yang rasanya tidak selaras dan selari dengan isma agama Islam itu sendiri. Bagaimana? Saya bersetuju dengan pendapat Datuk bahawa kadang-kadang orang-orang yang agama yang dimasuk ke dalam UMNO ini cair kepada environment yang wujud dalam UMNO. Tetapi saya pasti dan yakin bahawa mereka mencuba untuk mengubah budaya dalam UMNO sendiri. Pemahaman, kemantapan Islam, fikrah Islam yang nak dilakukan dalam UMNO itu saya percaya mereka lakukan. Tetapi
melakukannya sendirian dengan melakukannya dengan berjamaah, dua perkara yang berbeza, Datuk. Jika seorang itu cukup kuat fikrah Islamnya, datang dalam UMNO untuk cuba mengubah, maka dia akan bersendirian di situ. Dia membuat perubahan. Kalau dulu, kalau saya ambil contohlah ya saya, dia menjawat jawatan Menteri Malam, Menteri Penerangan. Perkara yang pertama dia wujudkan adalah Hak Ehwal Islam, Forum Hak Ehwal Islam. Itu adalah hasil pemikiran beliau untuk mewujudkan Forum Hak Ehwal Islam bagi membincangkan tentang permasalahan Islam kepada rakyat. Okay? Melalui jawatan boleh dilakukan, ya. Tapi bila dalam UMNO apabila Persatuan Ulama Setanah Melayu itu sudah keluar daripada UMNO dan menubuhkan Parti Islam Setanah Melayu, para ulama yang dulu wujud dalam UMNO itu telah berpindah kepada satu parti yang lain. Ya. Jadi tinggallah orang-orang nasionalis, tinggallah orang-orang liberalis, tinggallah orang-orang westernis dalamnya. Ya. Datanglah hamba Allah ini ke dalam UMNO semula, di mana diminta oleh Tun Abdul Razak meminta mohon kepada ayahanda saya agar dia kata, Ustaz Osman, dia panggil Ustaz Osman, marilah bersama saya kita menyemarakkan fikrah Islam itu dalam UMNO. Agak mendapat tentangan, kata beliau, tetapi kita buat. Jangan kita langsung tidak buat. Daripada tidak buat langsung, it's better to do something. Jadi atas dasar itu beliau masuk dan menjadi ketua penerangan dan menggunakan keilmuan agamanya itu dalam ceramah, dalam pendekatan berinteraksi beliau dengan begitu juga. Tetapi zaman itu berbeza dengan zaman sekarang tu. Zaman sekarang ini orang yang punya fikrah Islam, orang yang punya sifat Islamis yang kuat, contohlah, saya bagi contohlah Datuk, ya. Contoh Datuk Seri Fairuz ni, punya Islam fikrahnya kuat, kini mahu bersama dengan UMNO, mahu menterjemahkan nilai-nilai fikrah Islam itu dalam kepimpinan. Ramai Datuk, ramai. Cumanya adakah peluang itu diberikan kepada mereka? Apabila mereka ni datang tampil menawarkan diri sebagai pemimpin, membawa fikrah Islam, adakah orang setempat itu boleh menerima mereka? Datuk, saya nak sambung soal Sila. ini. Ini soalan cukup cantik dilantunkan oleh Memang Dr. Fitri. Dilantunkan. Saya kira penerimaan inilah sebenarnya menjadi persoalan utama. Kesediaan anak muda, rakan-rakan Islamis, kita guna istilah itu supaya merangkumi lebih ramai, telah sedia. Kerana melihat ruang untuk melihat Islam dijayakan seluruhnya. Dan saya percaya sebenarnya dalam konteks PAS pun, kalangan Islamis ini mahu juga berperanan. Tapi soal yang timbul, saya rasa bukan hanya soal UMNO, Datuk, tapi juga soal PAS juga begitu. Datuk menjadi saksi itu. Dalam konteks sekarang ini, bila kita melihat ada individu yang menjadi champion liberalism dan pluralism, yang digambarkan dengan wajah depannya demokrasi, kebebasan bersuara, akhirnya kalangan Islami sama ada melalui UMNO atau PAS ini dikembirikan dan cuba dihalang kerana kononnya nak menyantuni terlebih dulu soal laungan demokrasi itu. Ini yang sebenarnya menjadi hambatan utama dalam konteks UMNO khususnya. Ya, ianya satu persoalan besar yang seharusnya dijawab oleh semua yang memimpin UMNO itu. Apakah benar UMNO mau memperang kepada kalangan Islamis untuk memperkukuh kekuatan UMNO? Itu mereka sahaja yang boleh beri jawapan. Saya sebagai individu mencuba dan sekarang ini juga mencuba. Dengan penuh keikhlasan. Kita tahu ada risikonya, tapi kita letakkan di hadapan itu keutamaan misi perjuangan lebih utama. Dan tentunya sekiranya kita memakai baju sebagai seorang duat, kita tidak boleh cepat putus asa. Dan perjuangan akan pastinya ada ujian. Ya, kita tahu soal keterbukaan menjadi persoalan yang amat penting dari dulu hingga sekarang diulang-ulang bicarakan. Yang saya nak katakan ialah kepada individu, sekiranya kita ingin menyatakan diri kita seorang pejuang, apatah lagi pejuang Islam dan bangsa, kita tidak harus cepat mengaku kalah dan merasa putus asa. Kerana yang kita perjuangkan bukan sama sekali mencari keredaan insan. Kita mencari redanya Allah dan Rasulnya. Untuk itu, the sky is not the limit. Selagi ada ruang, walau sebesar mana, walau sekecil mana, kita tetap berperanan kerana kita tahu bahawa setiap langkah ini bukan semata-mata untuk jawatan itu, pemilihan ini, pemilihan itu.
tapi adalah untuk menjadi saksi di depan Allah nanti bahawa kita telah berbuat untuk agamanya, menjadi saksi di depan Rasul junjungan kita bahawa kita telah berbuat untuk menyambut risalah nubuwah, balighu anni walau ayat. Cantik tu, cantik. Memang cantik. Tapi dalam cantiknya tu, okey, ini pun bisikan-bisikan daripada akar umbi. Orang-orang yang observe tentang tingkah laku perbuatan teman-teman yang dikatakan sebagai ahli daripada UMNO. Ambil masjid dan surau lah. Yang dikatakan meraihkan masjid dan surau kebanyakannya daripada ahli dan penyokong daripada satu parti yang lain. Orang UMNO tak banyak kelihatan di situ. Majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan Islam biasanya tak hidup. Disebut kepada saya tak hidup. Dalam konteks UMNO itu tidak hidup. Dan kalau kita lihat, kalau begitulah ceritanya, kemungkinannya dulu pun ada, saya nak sebut, dulu pun ada, agama-agawan pun ada. Tetapi nak menghidupkan, minta maaf, satu benda yang dibagi tahu kepada saya, misalnya Biro Agama. Dalam mana Biro Agama? Dikatakan sudah tidak bersidang begitu lama. Sudah tidak ada program dan sebagainya. Padahal kita masih ada lagi dia punya orang-orang yang patutnya boleh membawa, menghidup, memberi nafas, memberi nyawa kepada biro itu, memang ada sebenarnya. Kalau tidak dalam UMNO pun mungkin boleh secara diasosiasikan, secara network misalnya, ramai orang-orang muka-muka yang boleh membantunya. Tetapi itu tidak berlaku dong. Macam mana? Ya, saya juga dengar benda ni. Desas-desus dan juga perkara ini. Saya merasakan agak terkilan apabila Biro Agama ini tidak terserlah akan aktiviti-aktiviti ini. Tapi kalau ditanya mereka dalam Biro Agama ini, tentu mereka akan menjawab bahawa mereka ini telah melakukan banyak perkara. Tapi bila melakukan sesuatu perkara ni, dia harus dapat dirasa oleh orang. Kalau rasa itu tidak ada, maka tidak ada kewujudannya. Jadi saya mengharap bahawa apabila pemilihan ini ada, Datuk Seri Najib boleh memberikan penekanan kepada sesiapa juga yang akan mempengerusikan Biro Agama ini, agar digunakan wadah Biro Agama ini untuk mengumpul agamawan, mengumpul tokoh-tokoh akademik Islam, mengumpul Islamis di dalam biro tersebut, supaya suruh besar berkembang begitu luas seluruh negara dan mereka boleh membantu mengangkat darjat UMNO. Tentang surau dan masjid, atau saya rasa perubahan sedang berlaku. Saya lihat surau yang saya bagi contoh, surau Ilalia lah di Gombak Setia. Ramai orang budak-budak muda masuk. Orang-orang UMNO sudah masuk ke situ. Sudah bertapak di situ, sudah mula mendekati masjid. Orang-orang muda yang seangkatan dengan saya, umur 48, 47, 45 ni sudah masuk ke masjid. Dan ada juga yang memberikan tazkirah. Ada juga yang sudah mengimamkan semayang-semayang jamaah. Jadi ini adalah satu budaya dan aktiviti yang cukup positif yang sedang berlaku. Saya berharap ia berlaku lebih meluas di kawasan-kawasan lain. Ya, saya berharap agar pemuda-pemuda UMNO harus memainkan peranan. Saya memberikan harapan yang cukup tinggi kepada Fathul Bari, kerana beliau akan bertanding sebagai salah seorang esko pemuda UMNO, dan bergantung harap kepada beliau untuk mengembelingkan tenaga di bawah beliau nanti, insya-Allah Biro Agama rasanya mengelingkan tenaga membawa pemuda-pemuda ini ke dalam masjid. Ya, membawa pemuda-pemuda ini mendekati masjid, membawa pemuda-pemuda ini kepada aktiviti-aktiviti Islamis yang lebih segar, yang boleh diterima oleh rakyat keseluruhan. Perkara ini mesti dibuat, perkara ini mesti dilakukan, sebab ketika ini kebangkitan Islam tu sedang membuak-buak. Kita boleh lihat tu, kalau saya lihat Ustaz Azhar punya ceramah di baru-baru ni di Gombak, penuh dah tu sampai ke jalan, dan kebanyakannya orang-orang muda. Orang-orang muda. Alangkah baiknya ada pemimpin muda yang mengimbau mereka, mengambil mereka bersama-sama. Saya berharap kalau menang Datuk Seri Fairuz sebagai Ketua Pemuda, harapan dan amanah itu saya berikan kepada beliau
untuk mengimbau mengambil orang-orang Islamis ini bersama beliau dan menyemarakkan kedudukan kepimpinan itu dalam surau dan masjid nanti. InsyaAllah. Jadi apa yang disebutkan oleh Datuk tadi bahawa harapan itu ada, perubahan itu sedang berlaku, kemungkinan darjah perubahan itu dibandingkan dengan yang lepas dan perkembangan parti yang lain misalnya, kita dapati darjah itu barangkali masih di tahap awal begitu rendah yang perlu disuntik. Maknanya siapa juga yang dipilih kali ini oleh dalam pemilihan UMNO pada 12 dan 19 hari bulan ini mestilah menjadi penyuntik Islam, penyuntik dogma agama, penyuntik risalah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya UMNO menjadi sebuah parti yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mana-mana pun pejuang-pejuang Islam di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Dengan itu para penonton mati sekalian, terima kasih kepada profesor kita, terima kasih kepada Datuk Seri yang telah bersama-sama dengan kita untuk bertelagah dalam hal membincangkan mengenai pemilihan UMNO yang akan berlaku 12 hari bulan dan 19 hari bulan yang akan datang ni. Jangan lupa terus bersama kita sehingga hari pemilihan nanti Telagah akan bertemu dengan tuan-tuan dalam episod-episod yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.